melengahkan masa lagi. Saya rasa untuk appetizer permulaan kita bagikan 5 minit seorang, bermula dengan Dr. Mazhar untuk membahaskan tajuk hudud bersediakah kita. Silakan Dr. Mazhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pengurusi rakan-rakan ahli panel masa-masa pendek saya. Sebagai orang Muslim, saya rasa orang Islam tidak akan mempertikaikan hudud sebagai ia undang-undang ataupun ia perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Itu satu premis awal yang saya nak jelaskan. Cuma yang sedang kita bincangkan, adakah sudah sampai masanya ataupun keadaan yang kita ada pada hari ini boleh ataupun tidak untuk kita laksanakan undang-undang ini. Saya buat perkara yang mudah untuk dipahami, ialah seperti zakat ialah satu kewajipan, tetapi ada bukan semua orang wajib, orang yang mampu saja yang wajib. Pergi haji sesuatu yang diwajibkan, tetapi kalau ada puting beliung, ada peperangan di dalam perjalanan, wang tak cukup, haji itu baik tapi kita tidak diwajibkan. Sembahyang berdiri diwajibkan kepada kita, tapi kalau kita sakit patah kaki, kita tidak diwajibkan. Bukan mempertikaikan hukum, tetapi membincangkan tentang bagaimanakah hukum itu hendak dijalankan. Saya ingin sebut yang pertama ialah sejarah hudud, kerana ia bukan mudah. Kalau sebahagian para pengkaji macam Dr. Muhammad Salim Awar dalam bukunya Punishment in Islamic Law, beliau menyebut bahawasanya sejak zaman Abbasiyah lagi hudud sudah tidak ditekankan. Dan mereka dapati daripada golongan rohal ialah para pengembara yang mencatatkan perjalanan mereka di dalam dunia Islam, didapati tidak penekanan kepada hudud sudah tidak kuat. Saya nak cerita tentang kesukaran itu, bukan tak nak buat. Di zaman yang agak moden ini, ada beberapa negara yang cuba buat. Kita ada Pakistan, kita ada Libya, kita ada Sudan, dan kita ada Nigeria yang cuba buat. Kesemua negara-negara ini telah menghentikan hudud yang mereka buat disebabkan kerana perubahan keadaan, yang mana disebut oleh Dr. Salim Awar sebagai seorang ahli fiqh, kerana disebabkan kerana keadaan yang sudah tidak sama, suasana yang ada pada zaman Nabi dengan suasana yang ada pada zaman kemudian, yang memerlukan beberapa perkara baru untuk dilihat, kerana memerlukan ijtihad baru. Yang terus berjalan ialah di Arab Saudi, yang terus berjalan. Dengan itu kita tahu bahawasanya perjuangan hudud ini bukan suatu perjuangan yang mudah, kerana negara-negara yang gagah, yang tidak takut kepada kekerasan seperti Pakistan dan Libya, dan juga Sudan yang melihat kematian dan darah setiap hari, mereka juga kelihatannya tidak dapat meneruskannya. Jadi kemudian datang ke sekarang ialah Brunei yang dalam proses nak buat, dan kita mendengar Kelantan telah mengemukakan sejak dahulu untuk melakukan hudud. Tentu sebagai seorang Muslim kita tidak menentang hudud ini, kita tidak menentang hudud ini. Tetapi persoalan yang mungkin kita kena bincang sebagai scholars, sebagai ahli ilmuwan, bagaimanakah kalau ia nak dilaksanakan sehingga dia mencapai maksud keadilan yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Kita, kalau saya dapat ingatkan balik tuan-tuan, kerana kadang-kadang di dalam memahami teks, dia ada kaitan penting untuk melihat konteks. Kalau hari itu kita masih ingat ada ulama muda UMNO menyebut tentang penetapan harga barang adalah ketetapan Allah. Dia berdasarkan kepada hadis. Kerana pada zaman Nabi tak mau tetapkan harga barang, disebabkan kerana memang ada hadis, tapi kerana konteksnya berbeza. Peniaga pada zaman Nabi tak sama dengan peniaga pada zaman kemudian. Apabila peniaga berubah, kita hidup dalam suasana peniaga yang tidak ada disiplin dan seumpamanya. Para sarjana menyatakan bahawasanya harga barang boleh ditetapkan walaupun ia tak sama dengan konteks hadis, konten hadis itu, tetapi kita mempunyai konteks yang berbeza.
Dan ini yang saya lihat perbahasan kita hari ini sebagai Muslim. Yang pertama ialah kita menerima hudud. Cuma kita sedang bincang, adakah dia nak dibuat hari ini, ataupun kita mesti kemaskinikan dia, ataupun landasannya masih jauh. Dan kita kena tahu, saya dalam 5 minit ini saya nak sebut suasana pelaksanaan hudud Nabi. Ketika Nabi SAW melaksanakan hudud, Nabi pastikan beberapa perkara yang mana sukar untuk seseorang kena hudud. Antaranya, Nabi memudahkan yang halal dan memayahkan yang haram, sehingga tidak ada alasan orang berzina. Tapi dalam satu masyarakat yang rancang nak kahwin tahun ini, tahun depan baru boleh kahwin, kita mungkin akan hadapi sedikit masalah di dalam suasana. Saya nak cerita suasana itu. Suasana itu tidak menggalakkan. Nabi ketika dia memotong tangan pencuri, tidak ada separang kepentingan untuk diri baginda. Kita selalu ingat Nabi sebut, innama halakal ladzi man kana qablakum idza saraqa fihi musyarif taraku wa idza saraqa fihi mudha'if aqamu alaihi al-had. Binasa orang-orang yang sebelum daripada kamu, dalam hadis Bukhari dan Muslim, kerana apabila orang-orang yang mulia mencuri, orang-orang yang ada nama mencuri, dibiarkan. Dan apabila orang-orang yang rendah, orang-orang biasa, rakyat biasa mencuri, ditegakkan kepadanya hukum, yakni dijalankan hukum. Kemudian Nabi kata, wallahi law saraqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah bintu Muhammad mencuri, anak Nabi, Nabi kata aku potong tangannya. Sehingga manusia sama di hadapan undang-undang. Dalam satu masyarakat yang ada golongan yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dibawa ke mahkamah, hudud tidak boleh dibuat, kerana ada orang yang tak sama di hadapan undang-undang. Termasuk di negara Arab Saudi sendiri, ada orang yang tak boleh dibawa ke mahkamah. Saya mengalu-alukan Brunei, tapi saya rasa dia punya enactment pun ada orang yang tak boleh dibawa ke mahkamah. Sedangkan Nabi kata, demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Sehingga suasana itu berlaku. Yang berada di istana sama saja yang berada di rumah buruh, boleh dibawa ke mahkamah. Hudud akan berfungsi. Jika tidak, Nabi kata halak, binasa pelaksanaan itu. Terima kasih. Okey, terima kasih. Dipersilakan Datuk YB. Yang dihormati Pengerusi dan ahli-ahli panel sekalian, seperti mana yang kita tahu bahawa Kelantan telah berusaha untuk melaksanakan undang-undang jenayah Islam ni sejak lama, dan undang-undang jenayah yang kita katakan hudud ni telah diluluskan pada tahun 1993 lagi. Isunya ialah bukan kita nak potong tangan orang. Isunya yang besar ialah untuk menjadikan undang-undang jenayah Islam ini sebagai sebahagian daripada undang-undang dalam negara ini. Isu yang besar di Malaysia ni, undang-undang ini belum diterima sebagai undang-undang di dalam negara. Kita belum cakap lagi soal nak potong tangan orang. Kita hanya baru nak meletakkan undang-undang jenayah Islam ni pada tempat dia. Kalau kita boleh guna analogi orang kampung, kita baru nak beli kereta, bukan nak bawa kereta lagi. Jadi masalah besar ni, kita belum ada kereta lagi. Yang disebut oleh Dr. Asri itu kira bawa kereta, takut langgar orang, takut terlanggar traffic light. Itu kalau dah ada kereta. Sekarang ni kereta belum ada lagi. Jadi apa yang kita nak buat di Kelantan lah, biar ada dulu undang-undang tu diterima sebagai sebahagian daripada undang-undang di dalam negara ini. Di segi melaksanakan ini, kita kena tengok, sebab hudud ini Dr. Asri pun tahu ada syarat-syarat yang ketat sebelum kita potong tangan orang, sebelum kita rejam orang berzina. Orang yang mencuri kerana miskin, kerana desakan hidup, kerana tidak cukup makan, mereka tidak akan dipotong tangan. Dan ini berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Beberapa kes yang disebut dalam sejarah. Apa yang penting ialah biarlah kita orang Islam meletakkan undang-undang jenayah Islam di pada tempatnya, diiktiraf sebagai sebahagian daripada undang-undang di dalam negara ini, walaupun hanya untuk orang Islam sahaja. Soal bila kita nak implement itu bergantung kepada syarat-syarat dan kaedah-kaedah perundangan yang ada. Bukan asal mencuri saja kita potong tangan. Orang miskin insya-Allah tak akan kena.
orang yang mencuri kerana desakan hidup. Jadi ini isu yang besarnya. Isunya nak letak dulu biar ada dijadikan sebagai undang-undang. Itu soal yang paling besar. Dan inilah yang kita di dalam PAS ini kita perjuangkan. Dan kita di Kelantan kita sudah luluskan pada tahun 93. Cuma di segi pelaksanaan itu terhalang oleh beberapa halangan undang-undang dan juga perlembagaan. Jadi sekarang ini kita berusaha untuk mengatasi halangan undang-undang dan pelbagai ini supaya undang-undang ini diterima dan diiktiraf mengikut prosedurnya sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan dan undang-undang dalam negara ini. Soal kita bersedia tak sedia, sebahagian aspek kita sudah bersedia. Secara mentalnya rakyat Kelantan bersedia untuk menerima pelaksanaannya, sebab itu mereka memberikan kepercayaan kepada parti Islam semenjak tahun 90 lagi sehingga hari ini. Kerana sebahagian daripada perjuangan kita di Kelantan ialah nak menegakkan undang-undang jenayah syariah Islam. Dan dibagi juga di segi prasarana, ada yang sudah kita sediakan, ada yang dalam proses untuk dilengkapkan, dan ada yang akan kita tambah dalam tempoh rancangan kita ni dalam setahun ni. Jadi itulah saja saya rasa yang penting kita kena tengok daripada sudut yang tersebut, iaitu nak letak undang-undang Islam ni diterima dan diiktiraf sebagai sebahagian daripada undang-undang yang sah di dalam negara ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Pak Birato. Dan kita terus kepada Dr. Musyadat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Mazli selaku moderator, ahli-ahli panel dan seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekalinya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini dapat dikumpulkan oleh Allah untuk sama-sama kita membincangkan tentang satu topik yang amat penting, iaitu tentang pelaksanaan hudud. Dan saya merasakan bahawa ini merupakan salah satu daripada perjuangan kita sebenarnya untuk melaksanakan hudud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mudah-mudahan daripada usaha kita ini kita akan diberikan ganjaran. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Mazhar sebentar tadi, saya sememangnya bersetuju dengan apa yang disebutkan bahawa kita sebagai orang Islam pada asasnya sekali-kali tidak boleh menolak tentang hukum hudud ini sebagai satu kefarduan kepada kita sebagai umat Islam. Kefarduan di sini maksudnya sebagai satu kewajipan. Jangan pula salah kod nanti kata wakil JPM kata fardu seperti fardu dalam Islam ataupun rukun Islam. Apa yang disebut sebagai kefarduan ini kewajipan. Sekali kita dilahirkan sebagai orang Islam, kita kena percaya ini adalah undang-undang yang paling adil, ini adalah undang-undang yang paling mulia. Tidak ada undang-undang yang lebih mulia, yang lebih adil daripada hukum ataupun daripada ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tetapi walau bagaimanapun, dalam keadaan kita hendak melaksanakan hukum Allah, dalam keadaan kita hendak menjalankan kefarduan yang ditetapkan oleh Allah, beberapa perkara perlu kita lihat. Di antaranya ialah kita perlu pastikan bahawa tindakan kita untuk menegakkan kalimah Allah ini adalah selari ataupun seiring dengan prinsip maqasid syariah seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, iaitu raf'ul haraj. Maknanya apabila kita melaksanakan hukum Allah ini, kita kena pastikan bahawa kita dapat menegakkan keadilan. Oleh sebab itulah para ulama mereka telah menetapkan bahawa setiap syariat itu mesti mendatangkan kebaikan dan juga dapat membuang ataupun dapat menghindarkan sebarang bentuk kemusnahan. Seorang ulama yang terkenal yang disebut sebagai Al-Aiz bin Abdul Salam ataupun dikenali sebagai Sultanul Ulama, beliau menyatakan bahawa syariah kulluha masalih, imma tadra'u mafasid atau tajlib masalih. Dia kata setiap syariat itu mesti mendatangkan kebaikan kepada umat, sama ada ianya dapat menghindari kerosakan ataupun dapat mendatangkan kebaikan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam syariat Allah, di dalam hudud yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, dia ada 8 tempat yang Allah sebutkan perkataan hudud. Dan kesemuanya itu ianya berlegar tentang hukum-hukum nikah cerai, hukum talak, hukum iddah, hukum zihar, dan ada juga hukum faraid di situ.
Dan Allah menyebut bahawa dalam bab hukum faraid, saya nak sebut sikit, Allah menyebut wa man ya'sillah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang melakukan dosa kepada Allah dan juga melanggar hudud-hudud Allah, iaitu ketetapan Allah di dalam hukum faraid itu, maka baginya balasan neraka yang kekal abadi dan baginya azab yang pedih. Kalau kita lihat di sini, itu disebut oleh Allah tentang hudud dalam bab faraid. Tetapi kita pada hari ini, berapa ramai di kalangan kita, apabila tiba sahaja bab pembahagian harta pusaka, kita akan bagi ikut kerelaan hati kita. Kita akan bagi sama banyak, kita akan bagi ikut kita suka. Kalau orang tanya kita kenapa tak ikut faraid, dia kata kalau ikut faraid nanti bergaduh adik-beradik, dan kalau ikut faraid nanti ada yang terasa hati, terutamanya yang perempuan. Kerana dalam bab faraid ini Allah menjelaskan lidzakar mislu hazzil unsayain, lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Sedarkah kita secara jelas telah mengkritik hukum Allah Subhanahu wa taala, mengkritik hukum Allah secara zat, ianya hukum Allah. Lain dengan kita mengkritik pelaksanaan terhadap hukum Allah. Berbalik kepada soal hudud, iaitu hudud jenayah yang kita bincangkan sekarang. Apa yang berlaku kritikan pada hari ini ialah disalah anggap oleh sesetengah daripada kita. Apabila seseorang pemimpin, tak kiralah pemimpin daripada mana, mengkritik tentang cara pelaksanaan. Contohnya dia kata, apabila dibuat kepada orang Islam sahaja, maka orang Islam sajalah yang kena hukum. Dan kita tahu apa yang disebut oleh Datuk TMB tadi, bahawa kita melaksanakan hudud bukan matlamat kita untuk menghukum. Matlamat kita ialah untuk memberikan satu ketakutan kepada masyarakat bahawa ini merupakan hukum Allah. Dan apabila mereka tahu, apabila ada seorang sahaja yang dikenakan hukum ini, maka akan menimbulkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat. Tak kiralah masyarakat itu orang Islam ke ataupun orang bukan Islam. Berbalik kepada soal yang saya sebutkan tadi, apabila kita berpendapat bahawa hudud ini hanya dikenakan kepada orang Islam, maka orang bukan Islam tidak terkena hudud ini. Sebenarnya persoalan ini bukan persoalan baru. Ulama telah berbincang tentang adakah hudud ini dikenakan kepada orang Islam ataupun kepada semua rakyat yang berada di dalam negara Islam. Ini persoalan lama. Kalau kita lihat kepada kitab-kitab fiqh, ulama telah menyebut bahawa hukum hudud ini berdasarkan kepada pandangan majoriti ulama Islam, dia ada 7 jenayah yang mesti dikenakan hukuman hudud. Saya rasa benda ni kita semua maklum. Yang pertama zina, menuduh zina, mencuri dan juga minum arak. Lepas tu dia ada hirabah, dia ada bughah, dia ada murtad. Jadi 7 perkara ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam kitab fiqh yang sebenarnya, ada pendapat yang menyatakan di antara hudud tersebut hanya dikenakan untuk orang Islam sahaja. Contohnya apa? Seperti minum arak. 4 mazhab, kalau kita buka mana-mana kitab mazhab, minum arak memang tidak ada khilaf di kalangan para ulama, iaitu mesti dikenakan kepada orang Islam sahaja. Dan hukumannya pun khilaf di kalangan para ulama. Majoriti kata 80 sebab. Mazhab Syafi'i, satu pandangan dalam mazhab Syafi'i kata 40 sebab. Itu tak apalah, kita boleh kaji kemudian. Sebab itu apabila kita dah ada kereta sebenarnya, sebab kita bercakap sekarang ni ialah bercakap untuk kita nak beli kereta. Adakah kita boleh beli dengan cara pakai ansuran, pakai perbankan Islam ataupun pakai konvensional? Sekarang ni perjalanan kita, persoalan kita ialah untuk membeli kereta. Selepas beli kereta kita bincang lain. Baik, apabila disebut tentang pelaksanaannya kepada golongan bukan Islam, minum arak itu jelas, sebab dalam agama lain minum arak adalah halal di sisi mereka. Ada juga di kalangan, di antara jenayah-jenayah hudud itu yang menjadi perselisihan hebat di kalangan para ulama. Contohnya dalam bab zina. Dalam bab zina perselisihan hebat di kalangan ulama, sehingga kan jumhur, pandangan mazhab jumhur, dia kata bagi orang bukan Islam
orang bukan Islam dan orang Islam dikenakan, dan mazhab Maliki hanya untuk orang Islam sahaja. Dan ada juga di antara hudud itu yang dikenakan kepada semua, sama ada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Dan orang bukan Islam ini yang dimaksudkan ialah golongan ahli zimmah, ataupun kita pada hari ini kita sebut sebagai non-muslim zimmi, ataupun orang kampung kita sebut kafir zimmi, iaitu golongan yang bukan Islam yang taat setia kepada pemerintah negara Islam. Seperti apa? Seperti mencuri. Dan kalau kita lihat kepada kitab-kitab fiqh, seorang ulama yang terkenal, Ustaz, nama dia Muhammad At-Tahir Ibn Ashur, merupakan ulama yang amat terkenal dalam bab maqasid asy-syariah. Dia telah menyebut di dalam kitab dia, di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, dia kata qad ajma'a ulama'ul ummah ala anna dhimmi yuhad fi as-sariqah, bahawa ahli zimmah itu mesti dikenakan hukum hudud dalam bab mencuri. Dan saya sebenarnya ada banyak lagi saya nak bercerita, nak berkongsi dengan tuan-tuan sekalian, bahawa kita pada hari ini disajikan tentang bahawa apabila disebut hudud, kita selalu mengkiaskan hudud dengan sembahyang, hudud dengan puasa, hudud dengan ibadat-ibadat khusus lain yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fardu ain kepada kita. Sedangkan hudud ini diwajibkan kepada pemerintah untuk dilaksanakan ke atas semua rakyat, tidak kira rakyat itu beragama Islam ataupun bukan beragama Islam. Kerana pemerintah Islam bukan hanya untuk rakyat Islam, tetapi juga untuk yang bukan Islam. Itu saja, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Musyadat. Langsung ke Dr. Datuk Wi. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Salam sejahtera dan selamat petang. Sebentar. Gangguan Proton Preve hitam BLS 6565. Lori kontena sangkut. Jadi siapa yang parking tak betul-betul kan, saya malas nak buat pengumuman ni lagi. Tidak kena hudud. Aku tidak kena hudud. Okey, silakan. Saya mulakan dengan serangkap pantun. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, salah silap tolong tunjukkan. Saya menerima undangan ini disebabkan saya adalah orang Malaysia dan saya tahu saya ini orang kafir. Saya bukan orang Islam. Saya cuma kebetulan dilahirkan di kampung orang Melayu, dikelilingi oleh semua masyarakat Islam. Maka dengan pengetahuan saya yang terhad, walaupun rumah saya sebelah surau, dan saya akan cuba memberi perspektif daripada pandangan orang bukan Islam tentang hukum hudud PAS. Kenapa saya sebut hukum hudud PAS? Kerana saya baca semua buku tentang hukum hudud yang dipenangkan oleh kerajaan Kelantan dan juga pada satu ketika kerajaan Terengganu. Sebab tu saya kata buat kesimpulan itu sebagai hukum hudud PAS. Jadi saya, kalau semua soal tentang kereta, saya akan mulakan dengan kereta. Dr. Asri cakap betul, kita nak beli kereta dan sebagainya. Timbalan Menteri Besar kata, kita belum sebut nak beli kereta lagi, kita baru nak beli kereta. Halangan atau rintangan, kekangan kita apa? Tak ada jalan, sungai, nak pakai kereta apa? Inilah senario yang saya nak tegangkan di Malaysia. Kita ada situasi yang berlainan seperti yang dikatakan oleh Dr. Asri. Kita adalah satu masyarakat majmuk. Kita ada orang Islam, orang bukan Islam. Dan sejarah pembentukan negara Malaysia, kalau kita lihat sebelum kemerdekaan, Pan-Malayan Islamic Party PAS masa itu beria-ia juga nak berkenalkan hudud, tetapi pada masa itu Tunku Abdul Rahman tolak. Kenapa? Kerana masa itu semua kaum utama di Malaysia ini, kita memperjuangkan kemerdekaan, kita telah mengadakan satu social contract, akhirnya termaktub sebagai perlembagaan Malaysia. Jadi jangan kita lupakan daratan, jangan kita lupakan asas pembentukan negara masa itu Melaya. Selepas itu berdasarkan kepada Suruhanjaya Reid, kemudian Suruhanjaya Kobok.
pembentukan Malaysia. Ini mencakupi negeri-negeri termasuk Sarawak dan Sabah. Jadi apabila kita sebut perkara ini, kita kena lihat masyarakat majmuk di Malaysia, termasuk dari segi demografi kita, macam mana kita nak melaksanakan sesuatu. Jadi saya kena betulkan orientasi kita supaya kita ini tak dilihat sebagai anti-Islam. Saya orang pertama yang mendukung perlembagaan Malaysia, dan agama Islam itu agama yang suci, agama rasmi negara kita. Dan kalau apabila ada orang mempersoalkan hukum hudud PAS, itu tak boleh dilihat sebagai anti-Islam, tak boleh dilihat anti undang-undang Islam, kerana tidak ada korelasi. Dan kita tetap mempertahankan perlembagaan negara yang mana agama Islam, kesucian itu tak boleh tercemar. Itu saya pandangan atau pendirian MC yang sangat jelas sejak kemerdekaan. Dan keduanya, saya nak masuk sedikit tentang apa yang kita bincangkan hari ini, hukum hudud. Ia telah diperkenalkan tahun 1993, dan kita lihat dua visi ini ada fasa yang berlainan. Ada yang kurang sikit, ada yang lebih, ada yang tak masuk tentang kazaf, ada yang masuk tentang kazaf. Saya pun tak tahu. Kadang saya baca, saya buat perbandingan, saya tak tahulah ini dari satu parti yang sama atau parti yang lain, tapi kebetulan daripada parti PAS. Itu pertama. Kedua, perspektif orang Islam, bukan Islam. Saya ini, keluarga saya ada orang Islam, anti saya orang Islam. Saya tak ada masalah dengan orang Islam. Dan saya cuma nak melihat apabila terlaksananya hukum hudud ini, apa akan terjadi. Pertama saya nak tanya, kalau orang Islam dan orang bukan Islam terlibat dalam kes zina dan juga kes mencuri, bagaimana kita nak menghukum? Kalau orang Islam tu sebagai mangsa rogol, macam mana dia nak pergi membuat gaduan kepada hakim? Persoalannya, nak dapatkan 4 orang saksi kejadian yang melihat proses itu. Itu dalam ruang lingkup orang tu mestilah orang yang akil dan juga balik, maksudnya matang and competent. Yang saya baca. Kalau dalam soal ini orang bukan Islam nak mengadu dengan siapa? Kedua, yang 4 orang tu, tak tahulah, perspektif saya mungkin silap, tapi ramai orang bukan Islam di Malaysia akan menganggap kalau orang tu melihat 4 orang tu melihat proses tu berlaku setengah jam, saya tak tahu orang ni orang apa, pemikiran dia apa. Ini saya kena terus terang daripada perspektif orang bukan Islam, kecuali lah saya dapat diyakinkan oleh Timbalan Menteri Besar. Okey, itu pertama. Kedua, dalam kes ini, bagaimana kita membezakan kes zina dengan rogol? Tidak dinyatakan dengan jelas. Dan saya nak bertanya, dalam kes ini, kalau kata seseorang yang dia kata kalau orang tu mengandung, kalau dia tak kahwin, itu berzina. Itu adalah presumption, dan adalah menjadi satu tanggungjawab orang yang didakwa ini, orang yang jadi mangsa ini, dia kena mempertahankan. Jadi dia kena cari saksi. Kalau tak dapat membuktikan dia ini dirogol, dia akan kena. Dan saya rasa dalam kes ini mereka gagal mendapatkan 4 orang bukti, seolah-olah mereka melakukan kazaf. Kazaf tu mereka akan dihukum kerana tidak dapat membuktikan kes itu. Jadi kes ini orang bukan Islam melihatnya sebagai satu perkara yang sangat serius. Dan satu perkara lagi saya nak tanya, apa akan berlaku kalau sekarang orang Malaysia ni satu Malaysia, yang pencuri pun ada kumpulan Melayu, Cina, India. Kalau yang pergi satu kena potong tangan, satu masuk penjara 2 bulan, inikah keadilan sejagat? Saya nak bertanya. Dan satu lagi yang saya tak faham, saya rasa ganja sedikit, ialah kenapa dalam enactment yang ada pada Kelantan ini 56(2) dia sebut apa? Bagi orang bukan Islam, dia pun boleh memilih hukum hudud kalau dia mau. Kalau kes macam ini, saya bagi contoh arak. Orang Islam saya tahu halal, tak haram, sorry. Memang haram. Tapi orang bukan Islam, dia lain. Tapi saya nak tanya, kalau ikut enactment dia kata kalau curi arak tak salah. Jadi kalau saya pencuri bukan Islam, apa yang saya akan buat? Saya akan pilih hukum hudud, masa saya tak kena. Pertama.
Dan saya nak tanya, asas perundangan yang ada pada hari ini, kita berdasarkan apa? Kalau kita ada penal code tu dalam bidang kuasa persekutuan. Saya nak bertanya, dalam kes ini, macam mana kita nak buktikan satu kes? Kita ada Evidence Act di Parlimen, kita ada DNA Act, dan kalaulah kes zina tadi cuma 4 saksi eyewitnesses, mestilah orang Islam lelaki. Saya nak tanya, bukankah itu menafikan hak secara mutlak orang bukan Islam menjadi saksi? Kalau saya happen to be there, saya memang di sana melihat seorang dirogoh, saya tak sempat nak menelpon, saya tahu perkara itu, saya rasa terpanggil nak jadi saksi, saya tak boleh, saya dinafikan hak. Dan sudah tentunya 1/3 daripada rakyat Malaysia yang bukan Islam telah dinafikan hak sebagai saksi. Adakah ini adil? Kedua, wanita tak boleh. Separuh daripada penduduk kita di Malaysia adalah wanita. Jadi bayangkan, apakah ini akan memberi kesan yang lebih baik pada negara kita, ataupun sistem perundangan kita ini tak cukup mengikut Islam? Saya rasa sistem perundangan yang ada pada hari ini, dia telah mengambil kira nilai-nilai Islam juga. Sebab pemahaman saya tentang hudud adalah satu had adalah satu julat daripada minima sampai maksima, melihat keadaan. Macam Dr. Asri cakap, ada keadaan yang tak boleh, kita tak boleh buat. Jadi sekurang-kurangnya kita mengikut budi bicara apabila telah diadili dalam mahkamah. Saya rasa proses yang ada sekarang ini adalah proses yang agak baik, boleh dipertingkatkan, tetapi saya tak setuju dengan hukum hudud PAS yang akan dibawa, kerana semata-mata apa yang saya cakap itu sebagai pembuka lah, sebagai mukadimah saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk. Oleh kerana Datuk Wee budak baru belajar dan telah melontarkan soalan-soalan yang ingin belajar, saya rasa kita langsung pergi kepada Timbalan Penting Besar Datuk YB untuk memberikan sedikit ajaran kepada soalan-soalan yang tadi ditimbulkan tadi. Saudara Pengerusi, ahli-ahli panel sekalian, banyak isu yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Dr. Wee Ka Siong, dan memang menariklah. Kita pun merasa tarik dengan persoalan-persoalan. Cuma saya rasa masa yang ada ni tidak cukup untuk menjelaskan perkara-perkara yang dibangkitkan itu. Cuma saya melihat ada beberapa perkara yang boleh saya sentuh. Ialah tentang, pertama ialah tentang kekeliruan yang ada. Pertama ialah menganggap hududnya adalah sebagai hudud PAS. Itu pada pandang kita satu kekeliruan yang besar. Sebab undang-undang hudud ni adalah undang-undang yang dirujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam menentukan 7 ataupun 6 itu adalah pandangan ulama. Tetapi hukuman itu sendiri ada di dalam Al-Quran dan ada dalam Sunnah. Kalau UMNO yang buat pun dia akan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah juga. Kita tak boleh nak kata ini undang-undang hudud UMNO, undang hudud PAS, itu sama saja. Itu asas yang pertama. Yang kedua ialah tentang masalah keadilan. Dalam Islam, konsep adil ini ada konsepnya tersendiri. Adil bukan bermakna kita meletakkan sesuatu sama sahaja ataupun memberi bahagian itu dengan sama. Adil dalam perspektif Islam seperti mana dihuraikan oleh para ulama ialah wad'u syai' fi mawdi'ih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu dikatakan keadilan. Anak lelaki kita beri baju Melayu, anak perempuan baju kurung. Kita tidak beri pakaian yang sama kepada anak lelaki dan anak perempuan. Kita tidak boleh suruh anak lelaki anak perempuan pakai baju kurung dua-dua ataupun baju Melayu dua-dua. Itu tidak adil namanya. Jadi itu asas nombor satu. Dan dalam konteks ini bagi orang Islam, dalam contoh kes mencuri, kalau seorang Islam mencuri, bukan Islam mencuri, bukan Islam tidak akan dikenakan potong tangan, yang Islam dikenakan potong tangan. Itu adalah adil kerana orang Islam ni telah memilih agamanya sendiri. Bila dia memilih Islam, dia memilih seluruh ajaran Islam itu, termasuklah undang-undang jenayah. Jadi kalau dia mencuri, disabit kesalahan, dia dipotong tangan, itu adalah adil kerana itu adalah pilihannya. Itu pilihan dia. Sebagai seorang bila dia masuk tentera, dia bukan masuk tentera hanya untuk pakai uniform jadi askar. Dia bersetuju untuk menerima seluruh peraturan sebagai seorang tentera, whatever it is.
Itu asal dia duduk situ. Apa saja. Dia suka, dia tak suka, orang lihat daripada luar apa tak boleh. Sebab itu pilihan dia. Jadi orang masuk Islam pun dia masuk Islam dengan pilihan dia. He has to accept everything. Itu asas nombor satu. Orang bukan Islam, memanglah dia tak kena sebab dia bukan Islam. Tetapi ada undang-undang civil yang menanti dia. Dalam kes rogol dan kes zina dan sebagainya, orang bukan Islam ini tidak diterima untuk dijatuhkan hukuman hudud, tetapi boleh diterima untuk hukuman takzir. Itu ada beza dulu. Kita ingat bila tak boleh jatuhkan hukuman hudud, dia terlepas semua. Tidak, bukan macam tu. Dalam kes rogol sebagai contoh, seorang perempuan di rogol memang sukar untuk dia bawa 4 orang saksi. Sebab orang biasa tak rogol di depan orang. Dia merogol di tempat yang tersembunyi. Tetapi bila seorang perempuan ini beriput kepada polis, maka dia kena buktikan bahawa dia rogol. Dan pihak kerajaan boleh membantunya, polis boleh siasat. Orang di rogol ni di segi psikologinya dia ada trauma. Doktor boleh mengesahkan trauma dia dihadapi oleh masa rogol. Ada physical injuries pada dia. Ada penetration, kesan penetration. Ada semen di dalam vagina dia. Ini semua boleh dibukti oleh doktor. Dan kita boleh tentukan semen siapa itu. Ia adalah vagina. Daripada situlah boleh kita tangkap perogol tersebut. Tetapi kalau tak ada 4 orang saksi, perogol ini tidak boleh dikenakan hukuman hudud. Tetapi tidak bermakna dia dilepaskan. Itu saja beza dia. Bukan kata rapist can escape. No. itu asal dia. Seorang perempuan yang mengandung tanpa suami, kalau dia kata dia tidak berzina, dia mesti membuktikan bahawa tidak berzina. Kalau you tidak ada pasangan, macam mana you boleh mengandung? Kecuali Siti Maryam saja. Jadi you kena proof you are not, you do not commit adultery atau fornication. Jadi ya ni doktor boleh cek. Ada berlaku zaman Sayyidina Umar, tak silap saya, seorang perempuan tidak ada suami, dia mengandung. Bila mengandung, orang menduduhnya berzina. Dihadapkan ke mahkamah dan dia mengata dia tidak berzina. Dia dirogol sewaktu dia tidur, kerana dia tidur mati. Dia tidur mati. Bila tidur mati, Umar tak percaya. Umar nak jatuhkan hukuman. Saya ingat, kalau silap Dr. Asri mungkin boleh betulkan, Sayyidina Ali yang ada pada waktu itu bagi tahu, laisa laka 'alaiha sabilun. Sayyidina Ali kata kepada Umar, kamu tidak boleh menghukum wanita ini walaupun dia mengandung dalam keadaan tiada ada suami. Mesti dibuktikan. Dan ditanya kepada keluarga dia, ditanya kepada jiran dia. Memang perempuan ni tidur mati sungguh. Orang semua datang dengar wacana hudud pun dia tak datang. Jenis tidur mati. Jadi bila dibuktikan bahawa wanita ni memang tidur mati, maka Umar membebaskan dia walaupun dia mengandung dengan tidak ada bapa. Tidak dikenakan hukuman hudud. Jadi benda tu very clear. Cuma dalam enactment itu kita tidak sebut one by one, iaitu terserah kepada mahkamah untuk menjaksanakan. Sebab hakim-hakim yang akan menjalankan kes ini, mereka ini sudah tahu benda ini. Saya yang bukan bertaraf hakim pun saya faham benda itu. Tidak akan kita jalankan dengan mudah saja. Cuma kita tidak detailkan di dalam enactment. Sebab enactment ni macam undang-undang biasa, bukan detail. Kalau detail itu jadi tesis. Ada dengan footnotes, ada reference. Tapi undang-undang dia macam tu saja. Terserah kepada kebijaksanaan dan kepakaran hakim untuk menghuraikan perkara tersebut. Itu antara benda-benda yang kena clear. Okey, Datuk, saya kira Datuk Asri ada nak mencelah sikit tadi berkaitan dengan soalan-soalan Datuk Wi. Terima kasih Musi. Pertama, kita balik pada asas tadi, kita Muslim, macam Datuk Amal kata tadi, kita percaya bahawa undang-undang ini jika dibuat benar-benar mencapai maksud keadilan, dia memberikan kebaikan kepada manusia. Itu satu perkara yang kita kena yakin. Cumanya mungkin yang sedang kita bincangkan sebagai Muslim, kita tak bincangkan tentang undang-undang itu. Kita bincangkan apabila dia telah dienactmentkan, dia telah disusun, bincang, berdiskusi bagaimana nak perkara ini jadi lebih baik. Dia kena diwacanakan, kena mendapat feedback, pandangan balas daripada rakyat. Saya buat contoh.
Bagus apa yang tadi Datuk Ni'mat telah terangkan. Cuma saya nak sebut contoh. Apabila kita mengkritik amalan haji, kita tak petikaikan, tapi kita boleh mengkritik tabung haji. Betul. Ya, dia ada kita mengkritik pengurusan dia. Bukan saya kata salah, betul, tapi nak bezakan beza antara tabung haji dan haji. Bila kita mengkritik tabung haji, orang tak boleh kata awak ni petikai rukun Islam. Tak boleh. Kita petikaikan dia. Kita tidak pertikaikan hasrat Kelantan. Saya rasa kita orang Islam kena dokong hasrat Kelantan. Cuma kita sedang bincangkan ialah bagaimanakah perkara ini hendak dikemaskinikan supaya ia tidak membawa kepada suatu perkara yang tidak menjadi tujuan sebenar syariat. Saya sebenarnya setuju juga sebahagian poin yang disebut oleh ahli panel kita yang keempat tadi, iaitu saya mempunyai pendapat yang berbeza dalam hal ini. Contohnya tentang masalah undang-undang. Kita kena bezakan antara dosa yang membabitkan urusan peribadi dan dosa yang membabitkan keselamatan awam. Dalam kes hudud ini, kalau nak dibezakan, dosa peribadi macam zina, adultery, minum arak, yang saya sebut sebagai private sin, yang membabitkan dosa antara seseorang dengan Tuhan, itu tidak dihukum orang yang tidak menganggap ia sebagai kesalahan agama lain. Tetapi kenapa hudud nak dibuat? Hudud nak dibuat kerana nak mengawal keselamatan masyarakat, untuk kedamaian. Tiba-tiba ada orang yang mencuri yang tak dikenakan, sedangkan kesan tindakannya sama. Hanya kerana perbezaan agama, maka itu tidak dapat membantu kepada maksud kedamaian. Maka dalam kes mencuri, merompak, hendaklah disamakan. Kalau nak dilihat di sisi itu, saya bersetuju. Sebab itu, bagaimana kita memilih undang-undang itu. Macam Brunei, saya fikir dia tidak memilih sebahagian yang dibuat di Kelantan tidak dibuat oleh Brunei di pandangan yang lain, termasuk mengandung tidak dijadikan sebab untuk dijatuhkan hukuman hudud, tapi sebab dia kembali kepada takzir umpamanya. Okey. Kemudian saya nak sebut senario hukum. Hukum ini, tuan-tuan, sangat adil apabila ia berlaku dengan begitu indahnya. Saya tengok keindahannya. Nabi SAW apabila dia memotong tangan pencuri, baginda sendiri di rumahnya tidak ada apa-apa untuk orang menyatakan dia ada kepentingan. Omar apabila memotong tangan pencuri, antara bahu kanan dan kirinya ada beberapa tampung. Maksud dia tidak ada kepentingan. Semua orang tahu apabila dia memotong tangan pencuri hanya untuk kepentingan masyarakat saja. Dalam satu masyarakat yang hudud ini bagus, tapi kita kena buat kapal terbang nak turun ni, dia kena ada landasan, kalau tidak dia terjun dalam parit. Itu isunya. Dalam satu masyarakat, saya baru saja balik selama dengan isu rasuah ibu pejabat polis Kedah semalam dengan ketua polis Kedah. Isu rasuah umpamanya, isu rasuah kita tu ada sekarang 53, satu slot turun, dulu 54. Artinya negara-negara bila sebut orang yang nak laksanakan, termasuk polis lah, mereka mesti clean. Ini hukuman yang sangat bahaya, kerana polis akan terbabit dalam hukuman ni. Mereka hendaklah pihak yang bersih dalam hal ini. Itu yang berlaku pada zaman Nabi. Ini prasarana yang mesti dibuat. Dan ramai orang menganggap dengan adanya hudud, maka semua masalah jenayah akan selesai. Saya pun nak betulkan juga persepsi ini. Islam tak pernah kata benar. Islam kata Islam yang lengkap itu yang membantu kepada hal ini. Saya tunjuk contoh. Saudi bukan negeri yang paling selamat dalam senarai negara-negara dunia ini. Negara yang paling bebas rasuah umpamanya Denmark, New Zealand, Norway, Sweden, lagi apa? Kemudian termasuk ini negara-negara yang dianggap paling bebas rasuah. Negara yang paling teruk Somalia, Afghanistan, ada terbabit orang Islam juga. Itu duka cita sikit. Kita dah ada pada 53. Negara mereka ini tidak buat undang-undang Islam, negara-negara ini, tetapi mereka buat satu perkara, iaitu yang dinamakan dengan keadilan kepada masyarakat.
itu telah menyebabkan manusia menjaga keamanan mereka. Sebab itu di samping nak buat hudud ni, kita landasan mesti clear. Sebab itu Nabi apabila dia sampai ke Madinah, dia punya slogan bukan hudud. Apa ucapan Nabi apabila sampai Madinah yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf Abdullah bin Salam? Nabi apabila sampai Madinah, orang Madinah tunggu dia. Dia punya first speech Nabi, ucapan yang pertama dia kata, ayuhan nas ifsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, yakni berikanlah perdamaian dalam masyarakat, damai. Wa at'imut ta'am, berikanlah orang makan, bukan hukum orang, maksud berikan kebajikan bagi orang makan. Wasilul arham, dan hubungkan silaturahim, dan salatlah ketika orang sedang tidur. Ini isu spiritual, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Ini dia punya slogan utama apabila dia memerintah. So saya bersama dengan Kelantan di sudut kehendak, tetapi saya rasa untuk pergi kepada pelaksanaan itu banyak perkara yang nak dibereskan. Saya bimbang kita mempunyai satu pintu yang sangat cantik, berat, pintu istana, kita pasang pada satu rumah buruk, reban rumah itu. Saya bimbang itu saja. Kita ada gadis yang salihah, kita padankan dengan lelaki yang tak baik. Okey, Datuk.